Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kami akan mempersembahkan tugasan kami, iaitu berkenaan penguasaan literasi, iaitu literasi menulis. Seterusnya, ini adalah ahli kuliah kami, iaitu terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama saya sendiri, Aimanuddin bin Jabil, yang kedua Ahmad Hakim bin Jumadi, dan yang ketiga Adam Haris bin Abdullah. Sebenarnya isi kandungan kita pada hari ini iaitu berkenaan pra-menulis, penulisan mekanis dan penulisan kelahiran. Jadi pertama sekali kita akan fokus kepada pra-menulis dahulu. Okey, peringkat pra-menulis. Okey, bagi pengenalan, peringkat pra-menulis ini ialah sesuatu kemahiran. Pra-menulis adalah kemahiran asas yang perlu dikembangkan oleh kanak-kanak sebelum mereka boleh menulis, di mana di sini bermaksud sebelum murid-murid mampu atau berkebolehan dalam menulis suatu huruf dengan sempurna, maka mereka akan melatih diri mereka dulu sama ada dari segi tangan untuk mereka mahir dalam membentuk suatu garisan ataupun sesuatu bentuk. Okey, kemahiran ini menyumbang kepada keupayaan kanak-kanak memegang dan menggunakan pensel dan kebolehan melukis, menulis, menyalin dan mewarna. Di sinilah mereka akan melakukan aktiviti asas ataupun segala perkara asas sebelum mereka melanjut kepada kemahiran menulis yang selanjutnya. Okey, seterusnya, yang pertama sekali kita akan pergi kepada langkah-langkah yang di mana ia merupakan salah satu cara ataupun aktiviti-aktiviti yang murid-murid mereka akan lakukan terlebih dahulu sebelum mereka melangkah ke peringkat seterusnya, iaitu latihan awal. Pada masa ini, murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul. Macam yang saya katakan tadi, mereka akan belajar terlebih dahulu cara-cara untuk membentuk suatu barisan ataupun suatu bentuk sebelum mereka melatih untuk menghasilkan suatu huruf. Yang kedua, ketika tempoh ini, latihan otot-otot tangan dan jari serta koordinasi tangan dan mata diberi pendedahan kepada murid-murid sejak dari awal lagi. Maksudnya di sini di mana mereka akan melatih tangan-tangan mereka ataupun otot segala jari-jari mereka untuk mereka membiasakan sebelum mereka menulis. Jadi dekat sini mereka boleh melatih dari awal cara-cara untuk menulis dan pendedahan mata. Dan yang ketiga iaitu ini membolehkan murid-murid menguasai kemahiran membentuk lambang-lambang yang kemas dan jelas. Pelajaran tulisan yang dirancangkan mestilah sistematik, bertolak daripada aktiviti-aktiviti pra-menulis yang berbentuk bebas. Di mana di sini mereka dapat menguasai kemahiran terlebih dahulu macam mana untuk mereka membentuk suatu lambang. Iaitu contohnya macam bentuk-bentuk asas seperti segitiga, segi empat, bulat dan bujur. Di mana di sini juga guru-guru mestilah merancangkan suatu aktiviti yang sistematik di mana mereka boleh melakukan aktiviti seperti menyambung titik dan seterusnya. Seterusnya kita akan pergi kepada yang kedua, iaitu latihan pra-menulis ini menitik beratkan perkara-perkara berikut. Maksudnya dekat sini latihan setiap aktiviti itu pra-menulis menitik beratkan perkara-perkara ini, iaitu yang pertama melakukan latihan pergerakan tangan macam saya katakan tadi, di mana mereka akan melatih terlebih dahulu cara untuk membentuk suatu bentuk ataupun melakukan suatu perkara. Yang kedua, menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna. Dekat sini kita dapat diberikan kemudahan lebih kepada cara mereka memegang pensel supaya mereka lebih selesa untuk menulis dan mereka dapat suatu keyakinan untuk menghasilkan suatu penulisan. Yang ketiga, melakukan latihan pergerakan mata. Di sini, maksudnya di sini apabila mereka menulis, mereka boleh melatih mata mereka untuk mengikut setiap pergerakan. Jadi mereka dapat mengenali suatu huruf atau suatu bentuk itu terhasil melalui cara bentuk. Yang terakhir iaitu melakukan latihan koordinasi tangan dan mata. Lebih kurang sama macam juga yang tadi. Mereka melakukan suatu garisan itu dan pada masa yang sama juga mereka melatih mata mereka untuk mengikut cara untuk menghasilkan suatu bentuk itu. Seterusnya kita akan pergi kepada ini adalah contoh-contoh aktiviti-aktiviti latihan pra-menulis, iaitu yang pertama sekali ialah latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan. Ini adalah latihan menulis dari kiri ke kanan. Ini mungkin kebiasaannya akan didedahkan oleh guru-guru apabila mereka di dalam kelas untuk mengajar murid-murid mereka, iaitu ini adalah contoh garisan-garisan asasnya, iaitu dengan menyambung titik-titik. Yang pertama sekali mereka akan diberikan pendedahan dari segi
menghasilkan suatu garisan. Bagi contoh macam garisan ni, dan menghasilkan garisan melengkung, segi tiga, beralun dan seterusnya. Okay, next kita pergi kepada latihan membentuk bulatan di udara, meja, lantai, atas pasir dan rumput tanpa menggunakan alat tulis. Sebagai contoh, bulatan besar dan bulatan kecil. Okey, sebagaimana yang kita tahu, pendedahan bagi penulisan pra-menulis ini tidak hanya berfokus kepada di dalam kelas, di mana tidak semestinya mereka hanya menulis menggunakan pensel di atas kertas. Malah perkara ini juga mampu dipraktikkan oleh guru-guru kepada murid-murid di luar kelas. Sebagai contohnya di kawasan yang berpasir. Contohnya, sebagai contoh di dalam gambar ini, mereka menghasilkan bulatan di atas pasir. Dan ini mungkin adalah perkara yang dilaksanakan oleh guru-guru juga, tapi mungkin mereka menghasilkan sesuatu itu menggunakan warna supaya ia dapat berikan penjelasan yang lebih jelas kepada murid sesuatu bentuk itu. Seterusnya, latihan mewarna dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Di sini dapat melatih murid-murid tidak hanya untuk menghasilkan suatu garisan, malah mampu memberi penekanan kepada mereka untuk cara mewarna sesuatu perkara. Bagi contoh dari kiri ke kanan supaya sesuatu lukisan itu tidak akan comot ataupun suatu gambar itu akan menjadi lebih kemas dan lebih cantik. Contoh seterusnya, latihan membentuk corak. Okey, ini lebih kurang macam yang pertama sekali, iaitu latihan membentuk corak, iaitu guru-guru kebiasaannya akan memberi latihan kepada murid, iaitu dengan menghasilkan suatu garisan maupun bentuk. Sebagai contohnya macam latihan yang boleh cikgu berikan, iaitu dengan memberikan satu tugasan, iaitu sambungkan titik-titik di bawah, di mana guru hanya mendirikan garisan titik-titik. Lepas itu murid-murid diberikan tugasan untuk menyambung titik tersebut sehingga mereka lebih mahir dan mampu menghasilkan garisan yang lebih cantik dan lebih gemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Akmal Hakim bin Jumaidi akan membentangkan tajuk peringkat mekanis. Baik, untuk pengenalan, kemahiran menulis mekanis merupakan kemahiran yang dilaksanakan kepada murid-murid setelah mereka melalui aktiviti dan latihan kemahiran pra-menulisan yang ditetapkan. Jadi, apabila murid-murid ini sudah melepasi pra-menulis, mereka akan menjalani lagi satu latihan kemahiran, iaitu latihan kemahiran mekanis. Baiklah, konsep penulisan mekanis. Konsep penulisan mekanis ini ialah peringkat mendirikan asas, di mana apabila murid-murid telah melalui proses pra-menulis, iaitu menulis bentuk-bentuk, murid-murid akan mendirikan asas, iaitu menulis huruf-huruf. Yang kedua, bertujuan membimbing murid-murid untuk menguasai kemahiran dan menghasilkan tulisan yang betul, kemas dan mudah difahami. Melibatkan latihan pergerakan tangan, otot, jari dan sebagainya seperti memegang pensel, cara duduk di atas kerusi dan pandangan mata terhadap buku. Seterusnya, penting dikuasai pada peringkat awal supaya murid dapat bentuk lapan-lapan huruf atau tulisan yang betul dan tepat serta menulis dengan kemas. Seterusnya, peringkat menyediakan murid sama seperti peringkat pra-tulisan, iaitu melakukan latihan pergerakan tangan. Yang kedua, menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna. Yang ketiga, melakukan latihan pergerakan mata. Yang keempat, melakukan latihan koordinasi tangan dan mata. Jadi, perkara-perkara ini akan dititik beratkan juga di dalam peringkat mekanis. Baiklah, kepentingan kemahiran penulisan mekanis. Yang pertama ialah mendirikan asas yang kukuh. Yang kedua, membolehkan murid-murid menyusun huruf menjadi suku kata, perkataan dan ayat. Yang ketiga, mendirikan asas menulis yang kukuh bagi membolehkan murid-murid menulis dengan baik, cekap dan pantas, seperti yang dikatakan yang pertama tadi. Terusnya, inilah contoh-contoh aktiviti latihan penulisan mekanis. Iaitu yang pertama ialah menekak huruf mengikut urutan yang ditetapkan. Yang kedua, menulis huruf mengikut urutan. Yang ketiga, memadankan dan menyalin huruf suku kata supaya menjadi perkataan yang bermakna. Yang keempat, menulis huruf yang tertinggal dalam ruang atau perkataan yang dikosongkan. Yang kelima, menyalin perkataan-perkataan yang mudah. Yang keenam, menyalin ayat yang mudah. Seterusnya, kita lihat pada aktiviti yang pertama, ialah aktiviti menulis huruf mengikut garis putus-putus. Murid disediakan dengan sehelai kertas yang mengikut
Kena cakap kuat. Aktiviti yang pertama ialah aktiviti menulis huruf mengikut garis putus-putus. Baiklah, bagaimana aktiviti ini dilakukan? Yang pertama ialah murid disediakan dengan sehelai kertas yang mengandungi huruf B. Contoh huruf ialah huruf B. Yang kedua ialah aktiviti ini dilaksanakan dengan meminta murid-murid membentuk huruf di udara terlebih dahulu sebelum menggunakan pensel. Jadi, murid-murid perlu membayangkan huruf di udara, iaitu di atas angin seperti huruf B, dia buat bentuk B dengan koordinasi mata yang betul. Sebab itu murid menggunakan pensel bagi menyambung titik-titik sehingga huruf B terbentuk. Jadi yang bagi yang ketiga ini adalah murid-murid perlu menulis di atas kertas. Yang keempat, yang tujuan aktiviti ini adalah untuk mengetahui cara menulis dengan betul dan tepat. Seterusnya, baik, aktiviti yang kedua ialah memadatkan suku kata. Yang pertama ialah murid memahami suku kata. Murid-murid akan belajar dulu terlebih dahulu suku kata, iaitu contoh perkataan perkataan yang ada 2 suku kata atau 3 suku kata. Yang kedua ialah memilih suku kata. Maksudnya? 3. Baiklah, yang kedua memilih suku kata. Selepas murid-murid memahami suku kata, aktiviti seterusnya ialah setiap murid mestilah memilih wakil kumpulan untuk datang ke hadapan dan murid tersebut mestilah memilih satu suku kata yang sesuai berdasarkan gambar yang telah disediakan. Contohnya, guru-guru boleh menyediakan beberapa set suku kata yang ditulis pada kad warna dan diletakkan di hadapan dan meminta murid-murid datang untuk memilih kad-kad secara rawang. Baiklah, yang ketiga, apabila murid telah memilih suku kata, murid akan melengkapkan suku kata. Kumpulan seterusnya pula ialah harus menyambung suku kata yang dibuat oleh kumpulan pertama berdasarkan gambar yang disediakan. Dan yang keempat ialah membentuk perkataan. Akhir sekalinya murid-murid mampu menyambungkan suku kata yang dilakukan oleh kumpulan pertama, maka ia akan membentuk sebuah perkataan. Jadi, seperti yang kita lihat tadi, latihan ini memerlukan peringkat demi peringkat di mana murid akan belajar dahulu membuat suku kata dan akhir sekali dapat membentuk ayat berdasarkan suku kata yang diberikan. Baiklah, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan sambung untuk kita pergi ke literasi menulis peringkat yang ketiga, iaitu peringkat pelahiran. Jadi pada peringkat pelahiran kita akan tengok. Okey, peringkat pelahiran murid digalakkan untuk melahirkan fikiran mereka sendiri secara bertulis. Bermaksud murid ni dia akan start untuk menulis ni secara betul apabila dia telah menguasai kemahiran menulis secara pra-menulis, kemudian secara mekanis. Kemudian barulah seterusnya dia akan masuk kepada peringkat pelahiran. Aktiviti tersebut dijalankan bagi membuktikan murid telah pun menguasai kemahiran menulis setiap huruf dan abjad dan seterusnya menulis ayat. Jadi di sini saya akan terangkan murid yang sudah menguasai peringkat pelahiran ini mestilah sudah menguasai sudah mengetahui setiap huruf dan abjad itu bagaimana. Sama ada huruf besar, huruf kecil, dia sudah tahu menggunakannya bagaimana. Dan seterusnya boleh membuat ayat ataupun mencipta perkataan. Okey, latihan boleh dibuat secara terkawal melalui penggunaan bahan rangsangan seperti gambar ataupun perkataan. Jadi pada peringkat pelahiran ini, murid dia boleh membuat latihan yang menggunakan bahan-bahan yang diberikan oleh guru-guru supaya dia boleh mengembangkan lagi potensi murid itu untuk menulis. Jadi kita lihat yang seterusnya pula. Okey, kita masuk kepada tujuan menulis di peringkat pelahiran. Kita lihat tujuan yang pertama, dapat menyusun ayat dengan betul dan boleh difahami oleh pembaca. Maksudnya di sini adalah murid dapat membina ayat yang betul, kemudian ayat tersebut boleh dibaca oleh orang lain. Menulis merupakan
satu komunikasi secara dua pihak. Jadi dengan tujuan penulisan pelahiran ini, murid tersebut dapat berkomunikasi secara tidak langsung. Kita lihat yang nombor 2 pula, dapat melahirkan fikiran dan juga perasaan dengan sempurna dalam bentuk tulisan. Seperti mana yang saya cakap, menulis adalah satu komunikasi secara tidak langsung melalui bentuk tulisan. Jadi jika seperti kita bercakap juga, jika kita bercakap salah, maka informasi atau maklumat itu salah. Dalam konteks menulis pula, jika kita menulis secara salah, jadi maklumat yang akan dibaca oleh orang lain pun akan salah. Okey, kita lihat yang seterusnya. Okey, ini adalah contoh-contoh latihan di peringkat pelahiran. Kita lihat yang pertama. Pada peringkat awalnya, okey, murid-murid akan menulis ayat berdasarkan gambar bahan rangsangan. Contohnya, murid melihat gambar kerusi, lepas tu kemudian murid membina ayat berdasarkan kerusi itu. Contohnya, kerusi itu berwarna biru. Okey, nombor 2 pula melengkapkan ayat seperti mengisi tempat kosong ataupun silang kata. Kita lihat yang ketiga pula, iaitu menulis karangan. Di sini di mana murid sudah boleh membina ayat dengan lebih mahir. Dan kemudian dia menulis rencana. Kita lihat yang seterusnya pula. Okey, aktiviti menulis di peringkat pelahiran. Contoh, mengisi silang kata. Okey, ini adalah silang kata yang boleh diisi oleh murid-murid. Ini akan mengembangkan lagi potensi murid dalam bentuk penulisan, yang akan mendapat idea-idea ataupun mengukir lagi, mengasah tangan untuk lebih baik dalam menulis dan melahirkan pemikiran yang lebih matang. Okey, kita lihat aktiviti seterusnya. Okey, jadi okey, aktiviti susun dan tulis mula. Baik, murid diberikan keratan perkataan, kemudian murid perlu menyusun keratan perkataan tersebut menjadi sebuah ayat. Akhir sekali, murid hendaklah menulis ayat yang dihasilkan oleh keratan perkataan tersebut. Jadi, ini adalah keratan perkataan di sini. Jadi, perkataan-perkataan ini akan disusun oleh murid-murid supaya membentuk satu ayat. Kemudian murid perlu menulis semula. Jadi saya akan buat. Tulis balik apa yang telah ditulis tadi. Kita tengok. Kita perlulah minum air sekurang-kurangnya 2 liter sehari. Jadi ini adalah ayat yang dihasilkan oleh keratan-keratan perkataan yang telah murid buat. Jadi itu saja pada hari ini yang akan disampaikan oleh kami. Saya Adam Haris dan Akmal dan juga Aiman Dennis. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.